Okay, so Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita kali ini dalam kelas kita yang seterusnya. Okay, kita masih lagi menggunakan kertas model pra-PT3 keluaran Sasbadi Sains KSSM tingkatan 2. Okay, soalan ke-10 Soalan ke-10 kita melihat rajah. Okay, nah soalan 10 ni dia balik-balik kepada bintang dan galaksi. So dalam bahagian B tu hari kita dah bincang kita dah bincang serba sedikit mengenai bintang dan galaksi ni. Dan soalan 10 dia keluar sekali lagi. Okey, so gambar ni mungkin awak tak nampak gambar ni mungkin tak clear sangatlah okey, darjah 10.1 menunjukkan suatu galaksi. Okey, so untuk makluman awak untuk makluman kita semua, so galaksi ni apa benda sebenarnya so galaksi ni sebenarnya adalah gugusan. Okey, galaksi ni sebenarnya adalah gugusan. Okey, gugusan ataupun kumpulan ataupun himpunan, kita boleh kata ataupun himpunan jasad. Himpunan jasad. Okey, jasad apa? Jasad apa yang dimaksudkan itu? Gugusan apa? Kumpulan apa? Himpunan apa? Jasad apa? Okey, jasad itu adalah jasad seperti bintang. Okey, bintang, apa lagi? Gas, debu, debu dan habuk. Okey, debu dan habuk. Ni. Mereka ni duduk dalam satu kumpulan, duduk dalam satu gugusan. Ini yang kita panggilkan sebagai galaksi. Okey, dan membentuk pelbagai bentuk. Okey, dan membentuk beberapa bentuk lah yang kita kata. So galaksi ni dia ada beberapa bentuk. So macam kita kita duduk di kita panggil sebagai galaksi Bima Sakti. Kita nama galaksi Bima Sakti itu. Tetapi bentuk dia ada 3. Bentuk galaksi ni terdiri daripada 3. Awak dah belajar ni, saya ulang je balik. So bentuk galaksi ni ada 3. Pertama dia panggil elips. Elips. Elips ni kalau awak tengok daripada tepi ni, awak nampak dia macam telur tu. Macam telur macam awak goreng telur tu. Dia bentuk bulat gitu, bentuk bujur gitu. Okey, dan di tengah-tengah dia tu dia padat. Tengah-tengah dia tu padat. Jadi kalau awak tengok daripada tepi tu, awak akan nampak dia gelembung di tengah. Okey, ada gelembung di tengah, bentuk disk gitu. Dan yang kedua bentuk berpilin. Bentuk berpilin. Berpilin ni dia ada tangan dia ada tangan macam bintang gitu. Dia bergerak gitu, spiral lah kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil spiral. Dia berbentuk macam ada tangan tapak Sulaiman gitu. Dia berbentuk berpilin. Okey, dan yang terakhir, yang bentuk yang ketiga adalah bentuk tidak tetap. Tidak tetap. Okey, tidak tetap ni maknanya dia berterabur lah. Dia tidak ada shape yang jelas. Dia tidak ada shape yang jelas. Dia berterabur gitu. So contohnya berpilin ni, kebanyakan bintang-bintang yang duduk dalam galaksi berpilin ni adalah bintang-bintang yang tua. Kebanyakannya adalah bintang-bintang yang tua. Ada sedikit-sedikit lah bintang yang muda. So macam elips ni kebanyakannya adalah bintang-bintang yang kita kata apa panggil macam mana yang tidak tetap tu yang muda. Yang muda ni, mana bintang muda ni biasa berterabur gitu. Dan kebanyakan elips ni adalah bintang yang dah tua, yang lama-lama dah. Yang berpilin ni dia ada tua dan muda, bercampur-campur. Dan elips ni biasanya yang memang tua sangat-sangat dah. Tu biasanya lah biasanya. Okey, so bintang ada tua ada muda juga cikgu. Ada bintang yang, sebab bintang ni dia boleh lahir kelahiran bintang dan kematian bintang. Itu yang kita belajar. Okey, so galaksi ni ada berbilion-bilion galaksi. Ada banyak galaksi di dalam alam semesta. Soalan dia tanya, awak namakan bentuk galaksi ini. Awak nampak tak bentuk dia tu? Okey, so ini sebenarnya kalau dalam buku soalan saya tu sebenarnya dia berbentuk berbentuk macam ni. Dia ada tangan ni. Dia bentuk macam tu. Sebenarnya dalam gambar saya tu boleh lebih jelas lah
Dalam ni mungkin awak tak nampak sangat. Okey, dalam buku saya ni sebenarnya dia bentuk berpilin. Okey, so soalan ni straightforward je sebab satu markah. Satu markah ni biasanya lebih kepada dia tanya awak mengenai pengetahuan awak. So galaksi ni saya dah tolong jawab dah untuk awak. So galaksi ni galaksi apa? Betul tak? Galaksi berpilin? Betul ke? Betul. Betul okay, alhamdulillah. So galaksi ini awak terus jawab je, tak payah nak apa ni lah. Maknanya awak terus bagi jawapan galaksi berpilin. Awak terus bagi jawapan gini. So saya terus bagi markah je. Galaksi berpilin. So awak dapat satu markah. Okey, jelaskan bentuk galaksi ini. So sekarang ni dia nak suruh awak jelaskan. Awak tahu dia berpilin. So dia nak suruh awak cerita apa bentuk dia, bagaimana rupa dia. Ini yang dimaksudkan dengan jelaskan. Mana kita nak bagi tahu ke orang bentuk galaksi berpilin ni macam mana. Okey, so apa yang awak nampak pada bentuk dia? Apa yang awak nampak yang membezakan dia dengan elips tadi? Kalau nak kata kita tengok bentuk dia, bagaimana rupa bentuk dia yang membezakan dia dengan elips? Elips yang paling dekat dengan dia. Kalau dengan tidak tetap tadi, awak tidak akan bertukar. Mana kalau saya letak 3 gambar dekat situ, awak dengan yang tidak tetap ataupun irregular, galaksi irregular tadi, awak tidak akan berubah, awak tidak akan bertukar sebab jelas nampak dia. Jelas, maksudnya dia berterabur, dia tidak ada bentuk yang tetap. Tapi kalau saya bandingkan elips dengan berpilin ni, mungkin awak nampak macam sama, tetapi ada yang membuatkan dia berbeza. Apa yang membezakan antara elips dengan berpilin ni? Dia ada ciri khas dia yang membezakan dia. Apa dia? Iaitu lengan dia tu. Galaksi berpilin ni dia ada lengan yang keluar. So bentuk galaksi ini dia mempunyai, awak boleh jawab je terus mempunyai apa? Mempunyai lengan lengan. Awak boleh jawab lengan pun tak apa awak boleh jawab lengan-lengan, awak boleh jawab tangan-tangan ataupun awak mempunyai unjuran-unjuran tapi yang paling senang, simple ayat kita adalah lengan. Mempunyai lengan lengan-lengan yang mengunjur keluar. Mengunjur keluar. Itu je. Sebab dia nak satu markah je. So nyatakan kandungan galaksi ini. Ini saya dah jawab dah ke awak tadi. So yang ni saya terus bagi jawapan ke awak. So kebanyakannya yang saya kata tadi ke awak, iaitu adalah bintang tua. Kebanyakannya terdiri daripada bintang. Terdiri daripada bintang tua. Bintang yang tua. So ini saya bagi terus jawapan untuk awak. So dah dapat 3 markah. So awak dapat 3 markah. Terdiri daripada bintang tua. So awak dapat 3 markah. So ini dia tanya tu je. Soalan ni, soalan 10A ni lebih kepada straightforward saja. Tidak ada nak cerita orang kata perlu berfikir, tak ada. Sebab dia satu markah saja. Kita tengok yang seterusnya 10B pula. 10B sama juga Raja 10.2 menunjukkan kedudukan sistem suria dalam galaksi Bima Sakti. So dia dah bagi tahu ke awak galaksi Bima Sakti. So sistem suria siapa yang duduk dalam Bima Sakti ni? Iaitu sistem suria kita lah. Sistem suria kita. So bila saya sebut sistem suria kita ini bermaksud kita ada dalam sistem suria kita ini kita ada satu matahari. Dan 8 planet tadi. Dah 8 planet. Ini yang kita duduk sekarang ni. Ini yang kita bincangkan So galaksi Bima Sakti ni adalah galaksi berpilin. Galaksi Bima Sakti ni adalah galaksi berpilin. Satu contoh galaksi berpilin. Kedudukan secara sistem suria kita berada di salah satu lengan galaksi Bima Sakti. So dia suruh awak terangkan. Dia suruh awak terangkan. So bagaimana nak terangkan? Bagaimana kita nak terangkan? So sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin. So ini betul. Ini memang betul sebab kita berada di sini. So ini center dia. So ini tangan dia kalau kita tengok ni tangan dia gitu. So Bima Sakti sistem suria kita duduk dekat sini. Salah satu tangan Salah satu tangan. So Azim, terima kasih Azim So jawapan Azim ni betul So
So ini satu markah. Okey, satu markah, dia nak 2 markah. Okey. Okey, dia nak 2 markah. Satu lagi apa? Okey, satu lagi ini satu. Okey, awak boleh jawab juga yang kedua. Okey, sistem suria merupakan sebahagian kecil daripada galaksi Bima Sakti yang berada di pinggir salah satu cabang berpilin. Itu awak dapat 2 markah. Okey, so 10.2 soalan 10C pula. Jadual 10 menunjukkan bintang dan suhunya. So ini jadual dia. Okey, so dia bagi awak contoh bintang. Jadual 10 ni, table 10 ni dia bagi awak contoh bintang. Okey, nama bintang ni nama bintang ni. Nama bintang Spica, Rigel, Sirius, Procyon A, Matahari, Arcturus dan Betelgeuse. So daripada bintang-bintang tu, setiap malam dia tengok ada bintang yang sangat terang. Ada bintang yang kelihatan sangat terang, ada bintang yang kelihatan sangat malap, dan ada bintang yang kelihatan sangat besar. Ada bintang yang nampak sangat kecil. So itu dia pun kumpulankan dia. Dia kumpulankan bintang ni kepada beberapa kumpulan bintang. Yang kita panggil sebagai pengelasan dia. So dia buat bintang ni, dia buat bintang pengelasan dia. So dekat sini dia dah bagi dah. Ni menunjukkan warna bintang dan suhunya. So ini 2 contoh pengelasan dia. Pengelasan bintang. Pengelasan bintang. So kita kelaskan bintang 1, kita kelaskan ikut warna dia. Dia dah bagi tahu kat awak tu. 2, kita kelaskan dia ikut suhu. Nah ini kita dah baca dah, kita dah belajar dah dulu. Ketiga, kita saiz. Kita kelaskan dia. Kita ni. 4, kita kata jarak dia. Jarak dia dengan bumi. Contohnya kita tengok jarak dia. Jarak dia tadi berapa jauh jarak dia. Sebab tu ada bintang yang cakap tadi, ada kelihatan besar, ada kelihatan lebih kecil. Dan yang terakhir, yang kelima, kecerahan dia. Sebab tu saya kata tadi, ada bintang yang kita nampak macam sangat-sangat terang malam. Pada waktu malam. Dan pada waktu malam ada juga bintang-bintang yang kita kelihatan lebih kecil. So kita kelaskan berdasarkan ciri yang kita nampak. So dalam yang ni, darjah 10 ni dia bagi dah contoh warna. Dan dia bagi awak contoh warna dan suhu. Warna biru, awak tengok suhu dia. Suhu warna biru dia melebihi 25,000 darjah Celsius. Suhu permukaan dia itu. Ini mungkin adalah suhu permukaan dia. Bila biru keputihan, warna dia lebih kurang 11,000 hingga 25,000 darjah Celsius. Maknanya putih. 7,500, 25,000. Putih kekuningan, 7,000 hingga 7,500. Kuning, kuning 5,000 hingga 6,000. So kuning ni adalah matahari kita. Kemudian dia jingga, 3,500 dan warna merah. So warna itu, dia berkadar terus dengan dia punya suhu. So maknanya biru, semakin biru warna bintang itu, semakin biru warna biru itu, menunjukkan dia semakin panas. Dan warna kemerahan ataupun warna merah itu menunjukkan bintang itu paling sejuk. Paling sejuk pun lebih kurang 3,500 darjah Celsius. Maknanya tak ada sebab sampai. Matahari itu yang duduk beribu berjuta kilometer daripada kita pun, kita masih lagi rasa kepanasan dia di bumi. Itu nak cerita kat awak. So ini yang kita katakan pengelasan dia. So kita tengok soalan dia. Berdasarkan jadual 10, terangkan tentang kepanasan bintang berdasarkan warnanya. So dia suruh terangkan tentang kepanasan bintang berdasarkan warnanya. So saya dah cerita dah kat awak. Maknanya semakin biru sesuatu bintang itu, maka dia mempunyai suhu yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah warna merah. Cumanya bagaimana kita nak buat ayat. Dalam soalan nombor 9 pun saya dah bagi tahu kat awak itu hari. Bila kita bincangkan pasal ni, kecil dan besar ni.
Okey. So dalam kat sini pun untuk jawab soalan ni pun kita ambil yang obvious. Kita jangan ambil yang tengah-tengah tu. Kita ambil yang warna biru, kita ambil yang ini. Okey, bila kita nak jawab soalan ni, kita ambil yang ini. Okey, kita ambil yang warna biru ini sebab jelas dengan yang warna merah. Jangan ambil yang tengah-tengah ni. Sebab apa kita tak boleh nak bandingkan dia. So kita nampak jelas biru dengan merah. Kalau kita letak dekat-dekat, kita boleh nampak. Ini warna biru, ini warna merah. Kalau ambil warna biru keputihan, putih kebiruan ni. So kadang-kadang ada orang nampak ini warna biru. Ada orang nampak warna putih. So dia akan memberikan awak jawapan yang sama-sama. Okay. So awak ambil yang jelas. Biru, merah. Biru, merah. Okay. So jelaskan itu, senang. Ini tips saya bagi dekat awak. Jelaskan yang itu, senang. Okay. So bagaimana nak buat dalam bentuk ayat? Bagaimana nak buat bentuk ayat? Okay. So kita tengok. Okay. Warna biru dia sangat panas. Okay. Warna merah dia sangat sejuk. Saya panggil sejuk sebab kita bandingkan dengan yang biru dengan yang merah. So buat je lah ayat. Ayat yang pertama bintang. Okey. Okey. Azim jawab pun saya boleh terima. So Azim boleh jawab, saya pun boleh terima. So Azim jawab, dia kata bintang. Okey, berwarna biru. Okey, lebih panas. Okey, lebih panas. Okey, dan bintang berwarna merah lebih sejuk. Itu. Okey, Azim jawab bintang berwarna biru lebih panas berbanding warna merah. Okey, so itu pun saya boleh terima. So jawapan lebih panjang ginilah. Maknanya awak cerita bintang biru panas, bintang merah sejuk. So awak dah dapat 2 markah. Okey. Okey. So nyatakan 2 faktor lain yang mempengaruhi kecerahan bintang. Okey, 2 faktor lain yang mempengaruhi kecerahan bintang. So ini saya dah cerita dah kat awak dekat sini. Saya dah cerita dah 5 ciri-ciri pengelasan bintang tadi. Okey. So dia minta 2 faktor lain. Dia dah bagi 2 faktor dah kat awak. Dia dah bagi awak 2 faktor. Faktor yang pertama adalah color dan suhu. Dia dah bagi dah. Awak jangan jawab balik. Awak jangan jawab balik suhu dengan warna tadi. Sebab dia dah bagi dah dekat awak atas tu. Cuma dia tanya awak 2 faktor lain. So awak kena bagilah faktor yang lain. Okey. So awak ada 5 dekat sini. Dia dah bagi dekat awak warna dengan suhu. 2 ni jangan jawab dah. Jangan jawab dah. Okey, awak ada 3 lagi jawapan yang lain. Okey, awak boleh ada 3 jawapan yang lain. So yang paling jelas awak boleh kata kecerahan dia. Pertama awak boleh kata jarak dia. Awak boleh kata jarak dia. Dan yang kedua awak boleh kata saiz dia. Okey, ataupun awak boleh jawab kecerahan dia. Okey. So makin besar dia, biasanya makin besar dia, maka lagi cerahlah awak nampak dia. Okey. Dekat jarak dia, semakin dekat jarak dia, maka semakin cerahlah yang awak akan nampak dia. Itu. Itu 2 jawapan. So jangan bagi dah. Jangan bagi dah yang dia dah bagi suhu, temperature ni jangan bagi dah. Sebab dia kata 2 faktor lain. So ini pun straightforward saja. Straightforward saja. So awak dapat 2 markah. Okey, dan last soalan kita yang terakhir. Soalan kita yang terakhir. Ini dia menunjukkan soalan 10.3 menunjukkan pembentukan pembentukan dan kematian bintang super raksasa. Okey. So ini kalau saya nak explain ke awak itu hari, saya akan explainkan berdasarkan gambar rajah ni. Bagaimana sesuatu bintang itu lahir dan bagaimana satu bintang itu mati. Okey. So bintang ni dia lahir, pertama sekali dia lahir. Bagaimana dia lahir? Bintang lahir. Bagaimana? Dia bermula dengan nebula. Dia bermula dengan nebula. So apa ini nebula? Nebula ni mula-mula dia adalah gas, adalah debu, adalah habuk-habuk yang berterbangan di angkasa lepas. Tapi tiba-tiba wujud satu daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti tadi semakin kuat
dan menyebabkan debu-debu, gas-gas, habuk-habuk tadi makin rapat dan dia bergumpal. Tahu dia bergumpal ataupun dia jadi satu bola. Dia bergumpal yang kita panggil sebagai nebula. So nebula ni dia makin kuat. Daya tarikan graviti semakin kuat dan mulalah keluar dia punya tindak balas nuklear pada nebula tadi hingga menghasilkan orang kata apa? Di mana gas helium, gas helium dengan gas hidrogen tadi telah ditukarkan dan dia mula terbakar. So bila dia mula terbakar dan mula mengeluarkan cahaya dia sendiri, maka kita sudah katakan lahirlah sebuah bintang. Lahirlah sebuah bintang. So bagaimana dia boleh jadi bintang yang raksasa, bintang yang besar, bintang yang sangat-sangat besar tadi? So daya tarikan semakin kuat, jadi semakin banyak gas-gas, semakin banyak debu-debu ditarik. Semakin banyak ditarik. So itu yang menyebabkan saiz dia tu makin besar. Kerana daya tarikan graviti dia semakin kuat. So bila dia mula memancarkan cahaya dia, mana tindak balas nuklear tadi, berlaku jadi hingga satu masa dia akan mula habis, kita panggil habis bahan bakar lah, iaitu gas-gas helium dan hidrogen tadi. Gas-gas tadi mula depleted, mula makin berkurangan, dan mula ada gangguan pada teras bintang tadi, maka dia akan mula-mula mengecut. Dia akan kecut tiba-tiba, dia mengecut tiba-tiba dan dia meletup. Boom. So dia akan meletup. So bila dia meletup tadi kita katakan kematian satu bintang. So kita tengok saiz dia. So awak tengok. So daripada nebula dia akan jadi bintang raksasa. Dia akan jadi bintang raksasa. Ada juga daripada nebula ni dia jadi bintang yang sangat besar. Bintang yang sangat besar kita panggil dia sebagai bintang raksasa merah. Dia jadi saiz lagi besar. Lepas tu nebula ni lagi dia jadi lagi besar. Bintang raksasa merah ni dia akan jadi 3. Dia ada 3 keadaan lah. So daripada bintang raksasa ni, bintang raksasa merah ni dia bila dia mati, kalau dia sekadar bintang raksasa merah saja, kalau dia mati dia akan bertukar menjadi bintang kerdil. Dia akan bertukar hanya menjadi bintang kerdil putih ataupun kita panggil sebagai white dwarf dalam bahasa Inggeris lah. Tapi bintang raksasa merah ni, yang kedua ni, contoh yang kedua ni, kejadian yang kedua ni, bintang raksasa merah ni dia makin membesar lagi. Dia makin membesar macam cakap tadi, makin besar sehinggalah dia menjadi bintang super raksasa. So bila dia jadi bintang super raksasa ni, dia meletup. Letupan itu yang sangat kuat itu kita panggil dia sebagai supernova. Letupan supernova. So kalau dia bintang super raksasa, kita panggil yang medium lah, yang saiz medium. Bila dia meletup mati tadi, dia akan menghasilkan bintang neuron. Bintang neuron ni bintang kerdil lah, bintang yang sangat kecil. Neuron ni kecil je, lagi kecil pada kerdil tu. Kalau kerdil tu besar dah, bintang neuron ni lagi kecil daripada kerdil tu. Sebab tu dia panggil neuron. Kalau bintang super raksasa ni dia lagi besar daripada yang apa ni. So letupan dia masih lagi kita panggil sebagai supernova. Tetapi dia tidak menghasilkan bintang neuron, tetapi dia akan menghasilkan yang kita panggil sebagai X. Saya tak nak jawab ni. So kemungkinan besar dia akan hasilkan 2. Tengok saiz bintang tadi. Kalau dia super raksasa yang sederhana, dia meletup supernova, dia menghasilkan bintang neuron. Kalau dia super raksasa yang jaya ni besar, dia meletup juga, kita panggil supernova juga, dan dia menghasilkan entity X. Dia akan menghasilkan X tu. Jadi soalan bawah tu, sebab saya tak nak jawab, bawah tu dia akan tanya awak, apa itu X? Dia tanya, apakah X? Dan dia suruh awak terangkan ciri-ciri X. So apa itu X? Boleh tak? Siapa nak jawab? Lohong hitam ni, Faik. Terima kasih, Faik. So X itu adalah lohong hitam.
Okey, lohong hitam. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai black hole. So ini baru satu markah. Awak jawab lohong hitam ini satu markah. Dan yang kedua, dia nak 2 markah. Dia tanya awak apa ciri-ciri dia pula. Okey, apa ciri-ciri X ni? So, maknanya 3 markah, awak kena bagi 2 ciri dia. Satu, jawapan lohong hitam tu betul. So, X ini adalah lohong hitam. Okey, dan apa ciri dia? Dia nak 2 ciri-ciri dia. Okey, so ciri yang pertama dia, okey, lohong hitam ni sangat padat. Kawasan dia itu, kawasan lohong hitam itu sangat padat. So, awak boleh jawab sangat padat. Okey, sangat padat. Okey. Boleh. Sangat padat, dan yang kedua awak boleh jawab dan mempunyai ini apa? Ya, ini yang saya sebut ni, daya tarikan apa? Graviti. Graviti. Okey, baik. Terima kasih. Graviti yang sangat kuat. Okey, yang sangat kuat sehingga kan apa? Okey, sehingga kan tidak membenarkan. Okey, membenarkan cahaya melepasinya. Ni awak boleh jawab macam tu. Okey, so 3 markah. Pertama dia tanya awak apakah X, awak bagi dia dulu. Okey, so X itu adalah lohong hitam ataupun black hole, 1 markah. Okey, sangat padat itu 1 markah, dan mempunyai daya tarikan graviti yang sangat kuat, 1 lagi markah. So awak akan dapat 3 markah. So total 12 markah. Awak tengok So soalan bahagian C ni dia mempunyai markah yang sangat besar. Markah yang sangat banyak. Okey, so ini soalan-soalan yang berkaitan dengan bintang dan galaksi. Okey, sampai sini ada soalan tak? So macam biasa, saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, memperolehi kejayaan dunia akhirat. Okey, sentiasa dilindungi oleh Allah, sentiasa dilindungi oleh Allah. Diberi rezeki-rezeki yang baik, yang halal. Okey, menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Okey, dan insya-Allah So sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.